Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berusaha Puan Zulinah, Puan Hajah Zulinah binti Jemun, pengarah College Vocational Slim River. Yang dihormati penceramah undangan kita pada hari ini iaitu Dr. Zahari bin Sufyan, serta para peserta kursus pemantapan pembinaan CSPB, pembinaan item dan skema bagi pensyarah mata pelajaran umum College Vocational Zone Perak. Okey, bersyukur kita kehadrat Ilahi dapat kita berkumpul walaupun secara maya pada kali ini untuk kursus tersebut. Kursus ini dirancang sepatutnya secara bersemuka pada bulan April, namun kekangan pandemik yang kita hadapi sekarang ini menyebabkan ia tertangguh sehingga bulan Ogos. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Rozaid untuk membacakan doa bagi memberkati dan memohon kepada Allah supaya kursus ini berjalan lancar selama 2 hari. Persilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kursus kita pada pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوِّن علينا في سقرات الموت والنجاة من النار والعافية الحساب. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini untuk mengikuti kursus pemantapan dan pembinaan JSPB Zon Perak bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Fattahu Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah kursus kami pada hari ini dan esok hari. Kurniakanlah pada kami kiranya ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota badan, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cikgu Rozaid. Sebelum kita mulakan kursus ini, eloklah kita menjemput Puan Pengarah College Vocational Slim River, Puan Hajah Zulinah binti Jemun untuk memberikan sepatah dua kata. Persilakan. Okey, terima kasih Puan Ratika. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Zahari bin Sufyan, okay, barisan urus dia khusus JSPB Zon Perak. Para peserta program yang terdiri daripada pencerah-pencerah daripada College Vocational di Zon Perak yang saya hormati sekalian,
Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa walaupun secara maya, dan tujuan kita hanya satulah untuk mencari ilmu, untuk mendalami lagi ilmu-ilmu khususnya yang berkaitan dengan JSPB. Okey, saya bagi pihak KBSR lah mengucapkan dan mengadu-adukan kehadiran Dr. Zahari ke kursus ini. Terima kasih kerana sudi menerima pelawaan daripada College Vocational Sdn River untuk membimbing dan juga memberi panduan kepada kita lah untuk menghasilkan item-item yang lebih tepat lagi. Itu bergaul ya. Okey, dan saya mengharapkanlah kepada semua para peserta supaya dapat memanfaatkan peluang yang ada ini untuk bersama-sama menerima ataupun menuntut ilmu lah daripada Dr. Zahari, sebab kita faham Dr. Zahari ini adalah orang yang pakar dalam bidang pembinaan item, sebab perkara ini adalah amat penting sebab kita sebagai seorang pensyarah, sebagai tenaga pengajar yang melaksanakan PDPC, dan kita memang tidak larilah daripada melaksanakan pentaksiran. Okay? Dan kita perlulah mendalami aspek ini supaya kita dapat melakukan pentaksiran ataupun kita dapat menghasilkanlah item-item penilaian supaya pelajar-pelajar yang kita nilai itu adalah kita nilai dengan lebih adil lagi. Okay? Sebab ini melibatkan masa hadapan pelajar, kejayaan pelajar. Jadi sekiranya kita memberikan item-item pentaksiran ataupun item-item penilaian yang kurang sesuai, yang kurang tepat, mungkin akan mengakibatkan ataupun orang kata memberilah sebab-sebab kegagalan kepada para pelajar. Okey, so saya tak berhajat nak bercakap panjang sebab sekarang ni kita pun secara maya, kita sama-samalah kita mengharung kehidupan secara norma baru yang mana kursus tak boleh dijalankan secara bersemuka lagi. Kita kena berdepan, walau bagaimanapun kita jangan patah semangat, kita jangan putus asa, kita teruskan usaha-usaha kita untuk menerima ilmu, untuk mencari ilmu, untuk menerima pengetahuan supaya kita dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. So akhir kata saya doakan supaya kursus ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga kita terus diberi kekuatan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagaimana yang diamanahkan kepada kita. Okey, sekian saja. Terima kasih lagi sekali pada Dr. Zahari kerana sudi menerima pelawaan kita untuk memberi panduan, bimbingan kepada kita dalam aspek-aspek JSPB. Okey, saya serahkan balik pada Puan Atikah. So, selamat berkhusus kepada semua peserta. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Hajah Zulina di atas ucapan sebentar tadi. Okay. Sebelum kita mulakan kursus kita, bolehlah sekiranya saya memperkenalkan sedikit mengenai Dr. Zahari ini ya. Okay, Dr. Zahari bin Sufyan berkelulusan ijazah Dr. Falsafah dalam bidang pengukuran dan penilaian pendidikan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau pernah menjadi seorang guru matematik di MRSM Langkawi. Selepas itu beliau menyambung pengajian dan sehingga sekarang ini bertugas sebagai seorang pensyarah dalam bidang pengukuran dan penilaian pendidikan di Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey, tanpa membuang masa, eloklah saya serahkan kursus ini seterusnya kepada Dr. Zahari. Dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Clear tak suara saya? Boleh Doktor. Boleh, okey, baik. Okey, yang dihormati Puan Zulina ya, selaku pengarah ya KB Sdn River. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk berkongsilah, bukanlah untuk mengajar. Sebenarnya cikgu-cikgu di KB ni lagi hebat sebenarnya. Banyak experience, pengalaman dan juga mereka yang kompeten lah dalam bidang masing-masing. So lebih kepada sesi perkongsian lah. Apa yang saya tahu mungkin ada, apa yang mungkin cikgu-cikgu semua tahu mungkin boleh sharekan lah bersama dengan saya. So jadi ilmu itu dia akan berkembang
dan seterusnya menambah menjadikan kita lebih baiklah selepas ini. Okey. Terima kasih juga kepada Puan Pengerusi, Puan Atika, dan juga terima kasih juga kepada peserta-peserta bengkel pada hari ini. Mudah-mudahan kita berolehlah apa yang kita hajatkan pada hari ini, dipermudahkan dalam segala urusan walaupun di mana kita berada. Terutamanya ketika ini kita berhadapan dengan cabaran, cabaran COVID-19 ini. So disebabkan itu tak bolehlah nak berjumpa secara face to face kan, fizikal kan. Tetapi tak apa, itu tidak menjadi penghalang lah untuk kita jalankan kursus secara online ini. Tetapi ialah kita pun sedia maklum kursus secara online ni penuh dengan cabaran kan, dari segi fokus, tapi tak apa. So hopefully dalam bengkel pada hari ni jangan stres semualah. Kita santai-santai, perkongsian tu secara santai lah. Mana-mana yang masih belum sarapan pagi, so bolehlah sarapan kan, sambil-sambil tu cuma tutup mic lah, nanti dengar pula kan makan apa ni kan. So bolehlah santai-santai, enjoy. Kalau ada apa-apa boleh mencelah. Mungkin nak kongsi pengalaman. Saya sangat suka kalau bengkel ni dapat dijalankan secara dua hala lah. Bukan saya saja yang bercakap kan. So maknanya ada perkongsian. Mungkin pengalaman-pengalaman tuan-tuan dan puan-puan itu dapat jadikan sebagai penambah ilmu kepada saya. So mungkin kita boleh mulakan. Boleh kita mulakan kepada pengenalan kepada pentaksiran. Memang betul bengkel ini untuk membina JSPB dan juga item-item, tetapi pada saya sebelum kita boleh membina item-item itu amat baik sekali jika kita dapat menguasai juga asas-asas dalam pembinaan, misalnya pembinaan item itu. So mari kita kongsikanlah sekejap, saya upload slide ni. Boleh nampak slide saya ke? Boleh, Doktor. Baik, terima kasih. Sekejap so pada pagi ini kita mulakan dengan pengenalan kepada pentaksiran. So apa yang kita akan bincangkan dalam topik yang pertama ini ialah antara lain ialah kita kenal pasti perbezaan-perbezaan istilah yang sering dikaitkan dengan pentaksiran. Walaupun benda ni pada pandangan sesetengah orang dia merupakan satu yang tak penting, as long as kita boleh melaksanakan, dapat skor dan kemudian kita boleh gradekan pelajar itu kepada A, B, C dan kemudian pelajar itu bergraduat. Tetapi sebagai seorang pentaksir yang baik, seharusnya pada pandangan saya dia perlu menguasai asas-asas dan membezakan apa sebenarnya yang berlaku dalam aktiviti pentaksiran yang kita laksanakan itu. So kita teruskan. Boleh nampak slide saya ni? Sekarang nampak apa sebab saya punya PowerPoint ni dia ada kadang-kadang ada problem sikit. Nampak apa sekarang ni? Jenis pentaksiran 2. Muka surat depan lagi. Jenis pentaksiran 2. Baik. So kita pergi kepada pengenalan dulu. Saya punya slideshow dia kadang-kadang dia ada problem lah. Dia punya, mungkin dia tak boleh bergerak. That's why saya kena buat mode yang bukan slide view tu. So kita apa, ini cabaran. So hopefully cikgu-cikgu semua bersabarlah dengan saya membebel dan sebagainya. So pentaksiran ni dia merupakan satu komponen yang penting lah dalam proses pengajaran dan pelajaran. So saya percaya cikgu-cikgu pun mengakui benda ini. Pentingnya pentaksiran ini ianya diselarikan dengan dua lagi komponen penting dalam proses pembelajaran, iaitu kurikulum dan juga aktiviti PDP yang kita laksanakan. So maknanya bila kita melaksanakan satu pentaksiran tu dia tidak boleh silo. Silo maksudnya sendiri. Dia mesti ada kaitannya dengan aktiviti yang kita laksanakan dalam bilik darjah.
dan juga mestilah selari dengan kita punya kurikulum. Kalau di sekolah-sekolah, misalnya sekolah kementerian, kita akan ada apa yang dipanggil sebagai DSKP, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Kalau di universiti macam kami, ada yang dipanggil sebagai Proforma. Di College Boxingnya dia panggil apa Manual khusus ke? Di College Vocational. Dokumen kurikulum tu dipanggil apa Contoh macam kejuruteraan ataupun matematik ke, dia panggil apa dokumen tu di konteks KB? KSKV. Course outline. Course outline. Okey, so maknanya outline khusus Okey, so maknanya itu adalah dokumen kurikulum. Okey, kurikulum yang dirangka oleh pihak contohnya bahagian kurikulum ke, bahagian kemahiran ke, pembangunan kemahiran, merancang kurikulum berkenaan, dan kemudian didokumenkan untuk tahap tertentu. Okey, ini adalah dokumennya yang akhirnya bila pelajar melalui proses berkenaan, keluar dia menguasai standard-standard yang ditetapkan dalam dokumen kurikulum berkenaan. So ini adalah sangat penting. That's why bila kita melaksanakan pentaksiran, dia tidak boleh bersendirian. Kenapa? Dengan melalui pentaksiran itu dia dapat membantu pembelajaran pelajar kita. Okey, bukan hanya sekadar kita nak mendapatkan grade. Kita laksanakan tu, bagi ujian, at the end kita dapat grade. Ya, betul. Itu part of function of pentaksiran itu sendiri. Tetapi bukan itu saja. Sebenarnya kita nak mengoptimumkan pembelajaran pelajar kita, nak bantu dia dengan pentaksiran itu. Melalui pentaksiran ni kita tahu pelajar ni masih lemah lagi, belum menguasai hasil pembelajaran ditetapkan. So apa yang kita boleh lakukan untuk membantu dia? Apa yang kita boleh lakukan untuk membantu dia? Bukannya hanya kita takbirkan kuis and then kita bagi ujian akhir, kita bagi projek, dapat markah, itu, that's it. Bukan itu. Bukan itu sahaja. Maksudnya dia ada fungsi-fungsi yang tersendiri dalam melaksanakan pentaksiran ini, dan ianya mesti dilaksanakan dengan berkualiti. So apakah ciri-ciri berkualiti itu? Nanti kita akan sentuh dalam fasa yang kedua nanti. Dan selain daripada itu, dia menambah baik pengajaran kita. Menambah baik pengajaran kita. Tak kiralah sama ada ianya dilaksanakan secara online ini, walaupun dilaksanakan secara online ini, ia masih perlu dilaksanakan. Ia ni masih merujuk kepada pentaksiran itu masih perlu dilaksanakan. So mungkin ada yang tak sesuai untuk dilaksanakan secara online ni, kita perlu gunakan kreativiti kita sebagai seorang guru untuk memilih yang mana kaedah yang paling sesuai, yang selari dengan kita punya kurikulum. Mungkin bila kita nak buat pentaksiran tu, kita ada pelbagai kaedah yang kita terfikir dalam fikiran kita. Mungkin ada, kalau kita outline kan mungkin ada 2-3. So daripada 2-3 yang kita fikirkan itu, pilihlah yang paling tepat ataupun yang paling sesuai untuk kita mengukur kita punya hasil pembelajaran berkenaan. So barulah kita tahu maklumat itu yang kita peroleh tepat. Maknanya betul dia menggambarkan prestasi pelajar kita. Betul menggambarkan kita punya prestasi pelajar kita. So betul dia menggambarkan kita punya kualiti pengajaran. So maknanya untuk mendapatkan maklumat yang tepat itu, alat pentaksiran itu perlulah dibina secara berkualiti lah. Ada ciri-cirinya. Misalnya kesahan, kepercayaan dan sebagainya. So kita tengok yang seterusnya. So ini adalah istilah-istilah. Istilah-istilah yang berkait dengan pentaksiran. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum. Yang dah tahu mungkin sebagai revision sahaja. So kita ada ujian, kita ada pengukuran, kita ada penilaian dan juga kita ada pentaksiran. So apa beza antara ujian, pengukuran, penilaian dan juga pentaksiran ni? Ada siapa-siapa nak try? Ada siapa-siapa nak try? Ada? Salah tak apa, jangan risau. Yang ini yang tuan-tuan dan puan-puan laksanakan dalam konteks di bilik darjah. Selalunya berikan ujian. Ujian lepas tu ada pengukuran. Lepas tu ada penilaian. Kemudian berlakulah proses pentaksiran itu. So apa yang dimaksudkan dengan ujian itu? Kalau boleh siapa-siapa sharekan pandangan. Ada? Okey, mungkin masih malu-malu lagi kot.
Okay, masih malu-malu lagi tapi tak apa, along the way nanti boleh try Okay, Doktor, boleh saya Yeah. cuba? Okay, Silakan Cikgu Fadilah. Saya tak tahu betul tak betul. Okay, tak bagi apa, saya ujian ni adalah satu proses untuk kita menguji tahap penguasaan pelajar di peringkat awal dulu. Kita nak tahu tahap penguasaan pelajar di peringkat awal sebelum kita masuk pada pengukuran, penilaian dan pentaksiran seterusnya lah. Itu pandangan saya lah. Terima kasih Doktor. Baik, okey. Cikgu Muhammad Fadilah, bagus pandangan tu, terima kasih. Okey, ada lagi? Mungkin nak ulas tentang pengukuran ke apa dia penilaian ke? Ada? Okey. So mungkin senyap tu tanda setujulah dengan jawapan Cikgu Muhammad Fadilah. Okey, Cikgu Muhammad Fadilah daripada mana sebenarnya? Dari KB mana ya? Saya KB Greek. Oh, KB Greek. Okey, baik-baik. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Fadilah sudi memberikan respon. Okey. So hampir tepatlah dengan apa yang saya nak terangkan berkenaan dengan ujian itu. Okey. Terima kasih Cikgu Fadilah. So ujian apa dia? Satu tugasan atau satu siri tugasan. Yes, betul. Dia maknanya kita kena laksanakan di awal. Okay. Sebelum pengukuran, sebelum penilaian dan sebelum pentaksiran itu dijalankan. So apa dia ujian? Dia sebenarnya satu alat. Okay, alat. Kalau kita nak dapatkan maklumat penguasaan pelajar, mungkin kita boleh gunakan alat seperti kuis, okay? Ujian bertulis. Mungkin kita boleh gunakan tugasan prestasi. Itu adalah satu tugasan. Okay? Satu tugasan ataupun satu siri tugasan. Maknanya ada banyak tugasan 1, tugasan 2, tugasan 3 ataupun dalam pelbagai bentuk. Contohnya satu keadaan kita bagi kuis, satu keadaan kita bagi ujian lisan, satu keadaan kita bagi ujian prestasi. Okay? So maknanya ianya adalah satu ujian. Okay? Yang berfungsi untuk mendapatkan maklumat secara sistematik tentang prestasi yang dikehendaki. Okay? Maknanya adalah kita takbirkan dia ada secara sistematik. Contohnya mungkin ujian akhir tahun. Okay? Kita ada mungkin ada test yang dilaksanakan secara standardized. Okay? Bila itu dipanggil sebagai satu ujian. So bila kita laksanakan ujian berkenaan, kita akan ada proses-prosesnya. Okay? Proses-prosesnya misalnya, okay, pelajar kita akan ada ujian sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian masa. Itu adalah prosesnya. Selain daripada itu, okay, kita takbirkan dia secara katakan sekarang ni ditakbirkan secara online lah. Kalau sebelum ini kita boleh face to face secara fizikal, kita pelajar perlu duduk di atas meja and then bukan di atas meja lah, di atas kursi dalam dewan, kita letakkan soalan itu kepada mereka. Macam tu. Okay, so itu adalah proses dan kemudian proses yang sistematik ini juga, okay, proses yang sistematik ini juga dia akan berterusan sehingga kepada kita bila dah dapat kertas jawapan pelajar itu semula, kita berikan dia skor, kita berikan dia grade. Selepas daripada itu, barulah kita nilai pelajar kita ni. Adakah dia telah mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Inilah ujian itu. Betul lah seperti apa yang Cikgu Muhammad Fadilah katakan tadi, di awal itu. Oleh kerana itu, ujian ini perlu dirangka dan dibina dengan berkualiti. Kenapa? Sebab kalau kita tengok ujian tadi, dia mempengaruhi proses-proses yang seterusnya. Kalau kita lihat tadi, kan, dia di awal, maknanya kita takbirkan soalan ujian itu, soalan kuis ke, pentaksiran lisan ke, ikutlah macam mana pun. Yang penting dia adalah ujian, okay, ditakbirkan di peringkat awal. Okay. Kalaulah yang di peringkat awal ini tidak berkualiti, itemnya mungkin kita panggil dia tidak berkualiti, tidak mengukur hasil pembelajaran yang ditetapkan, tidak selari dengan kurikulum. Okay, mana mungkin kita boleh dapat hasil yang tepat untuk menggambarkan prestasi sebenar pelajar kita. Bila demikian, kita telah membuatkan satu yang tidak betul lah kepada pelajar kita itu. Kita menilai dia ataupun kita membuat keputusan tentang pelajar kita itu, pelajar ni sebenarnya dia prestasi dia bagus. Tetapi kita katakan, kau ni memang tak bagus. Okay? Khususnya bagi ujian yang high stake punya ujian. Maknanya berkualiti, yang dia punya keputusan itu dia mempengaruhi
kehidupan seterusnya bagi pelajar berkenaan. Contohnya ujian akhir tahun, kita memberikan dia grade kepada pelajar kita ini. Okay? Bila kita alat ukur kita itu tidak berkualiti, so gambaran yang kita dapat tentang pelajar ini tidak tepat, seterusnya mempengaruhi kehidupan dia seterusnya. Mungkin tidak boleh masuk ke peringkat universiti, tak boleh dapat beasiswa, menyebabkan dia sukar untuk dapat kerja. Itu implikasinya bila ujian ini tidak dibina secara berkualiti. Sebab itulah kita sebagai pendidik, okay, perlu berhati-hati, okay, sentiasa perlu meningkatkan ilmu, okay, untuk membina item-item yang berkualiti. Okay, itu sebagai satu obligasi kita ataupun accountability kita kepada para pelajar kita. Okay, seterusnya ialah pengukuran. Bila kita dah takbirkan kita punya ujian ini, okay, kita akan ada kertas jawapan pelajar kita. Ini yang mudah lah. Kita tengok pentaksiran yang tradisional lah. Kita gunakan ujian objektif, kita marking dia, okay, ataupun ujian esei kita marking skrip jawapan itu, okay, berdasarkan kepada satu kriteria. Okay, skema jawapan ke, rubrik penilaian ke, okay, dan sebagainya yang kita gunakan, maknanya ada kriteria yang tertentu. So pengukurannya ialah kita assign numbers. Kita bagi nombor. Contohnya, okay, dalam esei yang pelajar jawab itu, okay, dalam esei yang pelajar jawab, yang pelajar tulis dalam dia punya skrip jawapan itu, oh ada kriteria yang kita nak selari dengan kita punya skema jawapan itu. So bila ada selari dengan kita punya skema jawapan, kita akan bagi ini 2 markah. Okey, yang ini ada 3 markah contohnya. Yang ini tak ada, tak sama pun. Penat lah nak fikir ni kan. Tak ada pun, nak cari-cari tapi jawapan ni tak ada, tak selari dengan kita punya skema jawapan. So 0 markah. So pemberian angka-angka ini ataupun nombor ini kepada prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar ini kita panggil sebagai pengukuran. Pengukuran dengan syarat dia mesti ada satu peraturan yang ditetapkan. Apa akan jadi kalau tak ada peraturan? Kita rasa okey, pelajar ni saya sayang ni, selalu tolong saya ni. Okey, bagilah markah lebih sikit. Pelajar ni rajin datang kuliah ni. Okey, so bagilah lebih sikit. Pelajar ni pula, pelajar yang lain pula, okey, yang ini pelajar yang malas sikit. So mungkin bagi kurang sikit lah, tolak lah. Katalah dapat 60, tolaklah 5 markah. Contoh macam tu. Okay. Bila tidak ada peraturan. Okay. Bila tidak ada peraturan untuk ujian yang berbentuk subjektif sedemikian seperti esei, pentaksiran prestasi, autentik dan sebagainya, itu mudah untuk dipengaruhi oleh orang yang memberikan skor. Okay. Bila tidak ada panduan untuk memberikan skor, maka dia mudah dipengaruhi oleh orang berkenaan sehingga kita memberikan markah skor yang tidak adil kepada para pelajar kita itu. That's why pengukuran itu ialah dengan berdasarkan kepada peraturan yang ditetapkan. Okay. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Boleh faham ke? Okey ya, boleh kita teruskan ya. Okey. Baik, seterusnya ialah penilaian. Okey, penilaian. Tadi kita dah takbirkan ujian. Okey, kita dah takbirkan kita punya pentaksiran prestasi. Pelajar perlu hasilkan produk ke, pelajar perlu hasilkan proses ke, pelajar perlu melaksanakan amali ke, kemudian kita nilai. Okey, kemudian kita bagikan skor dia. Okey, pelajar buat misalnya kalau pentaksiran prestasi, okey, pelajar laksanakan amali, okey. And then kita assign numbers kepada dia. Assign numbers, maknanya yang ini skor dia 20, contohnya bagus pelajar ini. Okay, berdasarkan kepada kriteria yang ditetapkan. So bagus itu tadi ataupun grade A dia kita beri ataupun lepas ataupun tak lepas, memenuhi ataupun tidak memenuhi, yang ini adalah proses yang dipanggil sebagai penilaian. Proses penilaian. Okey, iaitu pertimbangan atau membuat keputusan tentang nilai suatu perkara ataupun benda. Maknanya kita nilailah daripada skor yang kita berikan kepada para pelajar kita itu, dia layak untuk dapat A. Dia layak untuk lulus, dia layak untuk memenuhi, bergantung kepada grading system yang kita gunakan. Ada orang yang gunakan grading system A, B, C, D. Ada yang gunakan memenuhi ataupun tidak memenuhi, mencapai ataupun tidak mencapai.
ataupun mungkin ada yang sangat memuaskan, tidak memuaskan dan sebagainya. So ikut kepada kita punya grading system yang kita gunakan. Okey, tetapi kesimpulan yang kita buat berdasarkan kepada skor yang kita berikan kepada para pelajar kita itu, ini dinamakan sebagai penilaian. Okey, so ujian, pengukuran, penilaian dan akhir sekali penskoran. Okey, yang akhir sekali ialah penskoran. Apa dia penskoran? Ialah proses. Semua proses tadi. Okay. Proses iaitu kita bagi ujian, kita buat melaksanakan proses pengukuran, bagi skor kepada prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar kita, and then kita bagikan dia punya kesimpulan dia, pelajar ini mencapai lulus ataupun tidak. Okey, ini semua prosesnya dipanggil sebagai proses pentaksiran. Okey, dipanggil sebagai proses pentaksiran dan ianya berulang-ulang. Berulang-ulang ya, sebab itulah dipanggil sebagai proses. Okey, berulang-ulang. Okey, so maknanya dia akan ada step-step dia. Step yang pertama, contohnya sebelum membina ujian, kita perlulah merancang ujian berkenaan. Kenapa perlu merancang? Supaya kita dapat menghasilkan ujian ataupun alat ukur yang berkualiti. Ya, berkualiti dari aspek apa? Misalnya berkualiti daripada aspek kesahan. Okay, dari aspek kebolehpercayaan. Kemudian kebolehgunaannya. Mudah untuk ditafsirkannya. Kemudian kita laksanakan, kita takbirkan dia. Kemudian kita berikan, assignkan numbers kepada ataupun berikan skor kepada prestasi yang ditunjukkan berdasarkan kepada alat pengukuran yang diberi. And then kita buat judgement ataupun penilaian prestasi yang ditunjukkan oleh pelajar kita. Yang ini kesemuanya dipanggil sebagai proses pentaksiran. Okay. So hopefully by the end of this bengkel, cikgu-cikgu semua boleh differentiate, okay, antara keempat-empat istilah yang sering digunakan dalam konteks pentaksiran. Okay, kita pergi kepada tujuan pentaksiran pula. Okay, tujuan pentaksiran. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan pentaksiran di bilik darjah? Boleh share ke? Boleh share tak? Siapa-siapa yang boring tu bolehlah tanya soalan kan. Ada siapa-siapa? Kenapa tuan-tuan dan puan-puan melaksanakan aktiviti pentaksiran di bilik darjah? Ada siapa-siapa yang nak share? Kalau salah tak apa ya, saya tak akan hukum pun. Just sharing. Kalau tak, saya je seorang cakap sampai petang nanti. Tuan-tuan dan puan-puan mesti rasa boring pula nanti. Ada? Ada siapa nak share? Okay, doktor, saya cuba lagi. Okey, terima kasih Cikgu Fadilah ya. Ya, nanti mungkin saya boleh bagi hadiah kot hujung bengkel ni sebab Okey. Terima kasih doktor. Saya cuba saja ni, tak tahu betul ke tak betul. Jadi pendapat saya, pentaksiran ini dia untuk kita nak mengukur sama ada pelajar yang kita buat proses tadi, bermula pada ujian, pengukuran, penilaian, adakah pelajar ni mencapai standard yang telah ditetapkan oleh CEO tadilah, course outline ataupun dokumen curriculum standard tadi, KSKW tadi. Jadi adakah dia kompeten ataupun dia melepasi ataupun tidak tahap yang ditetapkan oleh dokumen tadilah. Dokumen yang doktor sebutkan awal-awal tadi, kita ada 3 kan. PDP, ada dokumen, lepas tu ada pentaksiran. Itu pandangan saya lah doktor. Okey, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Fadilah. Okey, betul. Okey, maknanya kita nak tengok penguasaan sejauh mana pelajar kita ini telah menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Bagus. Itu adalah sebahagian daripada tujuan pentaksiran yang dilaksanakan dalam konteks di bilik darjah. Macam mana pula dengan cikgu-cikgu yang lain? Nak saya panggil nama ke? Sebab cikgu kan, jadi panggil tu nanti mungkin tak sesuai kot. Biar willing lah siapa-siapa nak try. Selain daripada itu, apa lagi yang melalui maklumat pentaksiran yang cikgu laksanakan dalam bilik darjah, cikgu gunakan untuk apa lagi? Silakan. Assalamualaikum Dr. Zahari.
Waalaikumsalam. Silakan cikgu. Saya Cikgu Nur Mahiza dari Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan. Okey. Baik, bagi saya pendapat saya berkaitan tentang tujuan pentaksiran, dia sebenarnya melibatkan banyak pihak sebenarnya. Contohnya pelajar juga kita nilai, pensyarah juga perlu nilai juga cara pengajaran. Jadi tujuan ni dia meluas. Bukan tengok kepada ujian. Ujian tu memang satu pengukuran untuk pelajar. Dalam masa yang sama, pensyarah pun kena nilai jugalah diri sendiri macam mana skor yang kita berikan kepada pelajar tu tepat ataupun mencapai tak kita punya course outline yang kita dah tetapkan dari awal tu lah. Jadi dia melibatkan dua apa macam lebih pada seorang lah maksudnya. Itu pendapat saya lah. Okey, baik, terima kasih Cikgu Mahiza. Boleh saya tanya lagi dengan Cikgu Mahiza, okey, macam mana cikgu tentukan bahawa pelajar itu telah mencapai ataupun mungkin pengajaran cikgu tu telah berjaya dalam satu-satu sesi PDP yang dijalankan itu berdasarkan kepada maklumat pentaksiran. Mungkin boleh share ke? Macam mana cikgu tahu? Bagi pendapat saya lah, contoh kalau kita dah cikgu dah membuat sesuatu pentaksiran, contoh pentaksiran seperti macam ujian, kuis dalam kelas untuk menguji setiap pelajar tu mampu tak. Maksudnya macam contoh tak semua pelajar, kita kena tengok kemampuan pelajar lah, okay, dalam untuk membuat sesuatu soalan kan. Jadi kalau ada beberapa pelajar yang tak mampu menjawab, contoh soalan tu tak tengok kemampuan keseluruhan pelajar, jadi maksudnya macam doktor terangkan tadi, maksudnya soalan yang kita buat tu tak valid. Macam mana ya? Macam kita sendiri kena pastikan soalan yang kita buat tu memang sesuai dengan tahap pelajar. Jadi sebagai pensyarah kena tahu jugalah macam mana kita nak tahu setiap soalan yang kita berikan pelajar tu mampu untuk menjawab dengan baik lah. Tak ada bias kat situ lah maksud saya. Saya cubalah, saya pun masih belajar doktor. It's okay, tak apa. Terima kasih Cikgu Mahiza atas sharing, sanggup sharing. Ya, saya setuju dengan pandangan Cikgu Fadilah dan juga Cikgu Mahiza. So itu adalah antara tujuan pentaksiran dijalankan dalam konteks di Bilik Darjah. So dia mencakupi apa yang dikatakan oleh Phillips 2017 ni, iaitu tujuan pentaksiran dia boleh dikategorikan kepada dua. Satu kepada untuk membantu pembelajaran dan satu lagi ialah untuk menambah baik pengajaran. Satu untuk pembelajaran dan satu lagi ialah untuk menambah baik kita punya pengajaran. Dalam kluster sekarang kluster kan famous kan. So kita kluster membantu pembelajaran ni kita tengok ada beberapa dia. Yang pertama ialah untuk diagnosis. Diagnosis. So maknanya diagnosis ni ada diagnosis ni maknanya kita nak tahulah. Nak tahu tentang misalnya sejauh mana pelajar kita ni mencapai ataupun tidak. Dalam satu-satu kita punya hasil pembelajaran tu. Selalunya diagnosis ini kita letakkan di awal. Selalunya diagnosis ini kita letakkan di awal lah. Sekejap ya. Selalunya diagnosis ini kita laksanakan ataupun kita bagi ujian itu kepada para pelajar di awal kita punya kuliah. Misalnya kita nak tengok dia punya previous knowledge dia dah bersedia ataupun tidak. Itu satu diagnosis. Selain daripada itu, diagnosis juga dijalankan untuk kita tahu pelajar mana yang sesuai untuk dimasukkan dalam kelas pemulihan. Saya tak pasti di KV ada ataupun tidak kelas pemulihan ataupun pengayaan. Tetapi kalau di kelas yang biasa di sekolah-sekolah kementerian, so dia ada apa aktiviti yang dipanggil sebagai aktiviti pemulihan dan juga aktiviti pengayaan. So macam mana kita tahu pelajar ini memerlukan aktiviti pemulihan? So melalui ujian diagnosis. Melalui ujian diagnosis. So ujian diagnosis ini boleh berbentuk macam kuis. Boleh berbentuk macam kuis. Contohnya satu topik. Kita nak test dia. Ada tak dia punya setakat mana tahap pencapaian ataupun setakat mana dia tahu tentang topik yang kita nak tanya itu. Nak ajarkan mungkin akan datang dan sebagainya. Ataupun kita nak test sama ada dia sudah menguasai ataupun belum berdasarkan kepada pengetahuan yang dipelajari sebelum ini. So ini adalah salah satu maklumat yang kita nak perolehi daripada ujian itu yang kita boleh dapat lah.
function of assessment itu. Selain daripada itu, untuk pemulihan dan pengayaan, diagnosis juga diperlukan untuk kita bantu pelajar kita ni untuk kenal pasti pelajar-pelajar yang mungkin ada dalam kalangan pelajar kita ni yang berkeperluan khas. Mungkin kita dah ajar banyak kali tetapi masih lagi tidak menguasai. Masih lagi tak faham kan. So mungkin pelajar ini dia ada satu mungkin kelemahan tertentu yang dia menyebabkan dia tidak boleh menguasai kita punya apa yang kita ajarkan itu. Mungkin ada yang lembam ke, mungkin ada yang lambat, dipanggil apa kategori dia, lambat kot. Saya tak ingat nama dia. Okey, tetapi inilah maklumat diagnosis lah. Melalui maklumat diagnosis lah kita akan mengetahui ciri-ciri pelajar berkenaan. Kalau ciri-ciri seperti yang saya katakan tadi, diagnosis untuk para pelajar yang berkeperluan khas ini, dia ada ujian-ujian yang tertentu. Okey, bahkan untuk certain ujian tu dilakukan oleh profesional. Barulah kita tahu dia ini adalah pelajar yang berkeperluan khas dan sebagainya. Seterusnya ialah untuk membantu pelajaran dari segi pemilihan. Okey, pemilihan ni macam mana? Okey, mungkin pemilihan itu melalui maklumat pentaksiran. Kita boleh klusterkan pelajar kita ini dalam kategori pelajar yang okey, ini masuk kepada kelas A, kelas B, kelas C. Kelas A ni semua pandai-pandai. Zaman saya dulu ada streaming lah. Okey, sama sekarang saya tak pasti. Saya rasa tak ada kot. Maknanya semua pelajar yang pandai, pelajar yang sederhana, pelajar yang lemah digabungkan dalam satu kelas. Tetapi bila streaming untuk memilih pelajar-pelajar ini, so dia diklusterkan A untuk pelajar yang pandai, yang B adalah sederhana dan C adalah pelajar yang lemah. Kebaikannya bila kita streaming ini ialah kita dapat fokus lah kebaikannya kepada guru. Untuk pelajar yang pandai tu mungkin kita lebih banyakkan aktiviti-aktiviti yang mencabar minda-minda pelajar kita ni. Tetapi pelajar yang lemah mungkin kita boleh banyakkan latihan, kita banyak bimbingan dia one and one dan sebagainya. So maklumat ni nak tahu daripada mana? Daripada pentaksiran yang kita jalankan. Ataupun mungkin kita nak pilih dia. Okay, nak pilih. Mungkin siapa yang layak untuk mendapat beasiswa tertentu. Ini maklumat ni nak dapat daripada mana? Daripada pentaksiran lah kita dapat. Okay, contohnya mungkin daripada pentaksiran co-curriculum digabungkan dengan pentaksiran akademik, maka dapatlah kita punya maklumat yang tepat berkenaan dengan ciri pelajar berkenaan sehingga melayakkan dia untuk misalnya kalau nak dapat beasiswa dia akan ada interview dan sebagainya. Itu pun satu bentuk pentaksiran. Okay, satu bentuk pentaksiran. Walaupun dia interview iaitu secara lisan, itu juga nak dapatkan maklumat yang holistik tentang individu berkenaan. Dan kalau dia berjaya, maka terpilihlah dia untuk mendapat beasiswa berkenaan. Okey, dapat dari maklumat tu daripada mana? Daripada pentaksiran yang dijalankan. Terusnya ialah dari segi perkembangan. Okey, seperti mana yang dinyatakan oleh Cikgu Fadil dan juga Cikgu siapa tadi, saya tak ingat nama dia, dari Teluk Intan tadi. Okey, perkembangan dia sejauh mana pelajar kita ini telah mencapai hasil pelajaran yang ditetapkan. Okey, sejauh mana? Contohnya kalau dalam konteks kita melaksanakan PDP secara dalam sewaktu masa kita melaksanakan PDP, okey, apa yang kita boleh tahu, macam mana kita nak tahu pelajar ini dah capai ataupun belum hasil pelajaran yang ditetapkan, ialah melalui kita punya formative assessment. Okey, kita boleh tanya dia. Okey Ali, sejauh mana awak apa yang awak faham tentang ciri-ciri ni, misalnya macam tu. Okey, so kalau dia boleh jawab, itu indikator menunjukkan bahawa dia telah menguasai ataupun belum menguasai hasil pembelajaran yang kita tetapkan. Okey, ataupun mungkin kita boleh bagi kuis. Pun boleh juga, ataupun melalui pemerhatian. Contohnya dalam bengkel kan. Dalam bengkel kita nak tahu dia faham ataupun tidak faham berdasarkan kepada apa yang kita dah terangkan isi pengajaran itu. Okey, dapat tengok apa yang dia buat tu. Boleh tak gunakan spana, boleh tak gunakan alat elektronik yang kita tunjukkan demonstrasi di depan kelas dan sebagainya. So melalui itu kita dah dapat kita punya maklumat, okey, maklumat bahawa pelajar ini masih lagi belum menguasai ataupun telah menguasai. Dan selain daripada itu, okey, selain daripada diagnosis, pemilihan dan juga perkembangan, kita ada memenuhi ataupun kita nak berikan maklum balas kepada kita punya stakeholder. Okey, stakeholder dalam pendidikan, misalnya kita ada ibu bapa. Okey, ibu bapa. Kemudian kita ada misalnya kalau di sekolah biasa kita ada PPD dan sebagainya.
Okay, so maknanya kita nak berikan maklum balas kepada pihak-pihak berkenaan. Dan maklumat itu mungkin berbeza. Contohnya kepada ibu bapa, maklumatnya mungkin tidak mungkin lebih detail berbanding dengan maklumat yang diberikan kepada pihak-pihak yang lain. Okay, PPD, kepada kita punya pengetua dan sebagainya. So maksudnya di sini nak memberikan maklum balas itu, apa kriteria yang kita nak laporkan itu diperolehi daripada pentaksiran itu juga. Contohnya katalah maklum balas yang kita berikan kepada ibu bapa. Okay, anak encik ni dapat A dalam matematik. Okay, anak encik ni dapat A dalam matematik. Dia sangat bagus. Okay, yelah baguslah sebab dapat A. Contoh, anak encik ni dapat E dalam matematik. Dia memang tak berapa bagus dalam matematik. Tetapi apa yang bagus dan apa yang tak bagus? Dapat A tu apa yang bagus? Lagi bagus kalau kita boleh explain, anak encik ni dapat A dalam matematik. So kita tengok pada setiap topik yang dia kuasai ni, contoh topik penambahan. Okey, dia dalam kuis topik penambahan dia dapat 100. Dalam topik penolakan dia dapat 70. Dalam topik pendarapan dia dapat 100. Kalau encik nak bantu dia, memantapkan dia lagi, encik boleh bantu untuk yang penolakan itu. Itulah maklumat yang lebih detail dan deskriptif. Bukan hanya kita menyatakan dia mendapat A, dapat B, okay, that's it. Okay? So maklum balas ini dapat memberitahu kepada ibu bapa, okay, bagaimana dia nak bantu anak dia. Bagaimana dia nak bantu. So that's why bila kita adakan misalnya pertemuan dengan ibu bapa dan guru kan, okay, sangat bagus kalau kita boleh sertakan hasil kerja pelajar. Okay, misalnya kalau kita laporkan, okay, pelajar ini lemah, terutama okay, pelajar lemah lah. Okay, pelajar lemah, so dia lemah dalam apa, aspek apa. So kita tunjukkan kertas jawapan yang diberikan oleh pelajar kita. Hasil tugasan yang kita beri kepada para pelajar kita. So kita boleh tengok dia. Okay, tunjukkan kepada ibu bapa dia, okay, kalau nak bantu, dia mesti macam ni. Itu barulah kita tahu, barulah ibu bapa ni tahu macam mana nak bantu anak dia dalam konteks subjek yang kita ajar itu. And then seterusnya lah dari segi persijilan. Okay, persijilan ini of course lah, misalnya di KB dia akan ada diberikan sijil-sijil yang tertentu di akhir daripada mengikuti program berkenaan. Okay, mengikuti program berkenaan. Layak ataupun tidak untuk diberikan sijil. So maklumat ini juga daripada pentaksiran yang kita buat dalam bilik darjah. Dan yang akhir sekali ialah untuk pentadbiran. Yang ini untuk membantu pembelajaran. So apa yang pihak pentadbir boleh gunakan maklumat pentaksiran ini? Daripada ini mungkin kita boleh tengok program-program yang dilaksanakan itu sesuai ataupun tidak. Berjaya ataupun tidak, berkesan ataupun tidak. Kadang-kadang contoh kalau tingkat SPM dulu masa saya mengajar di sekolah kan, dia ada program kecemerlangan, pecutan akhir. Okay, pecutan akhir sebelum pada SPM itu. So macam mana kita nak tahu bahawa program sebegini sesuai ataupun tidak, berkesan ataupun tidak melalui pentaksiran yang kita jalankan. Okay, so dapatlah maklumat. So walaupun kita dah habiskan siang dan malam kepada pelajar kita, dulu saya siang dan malam lah, maksudnya pagi sampai petang tu di sekolah, malam tu datang lagi. Okay, sebab sekolah asrama senanglah sikit. Okay, so maknanya kita tengok adakah kita punya usaha itu sia-sia ataupun dia memberikan kesan. So kalau dia memberikan kesan yang positif, maka next year kita boleh ambil program itu dan boleh gunakan semula untuk laksanakan kepada pelajar-pelajar yang baru. Tentu. So nampak dari segi fungsi ataupun tujuan pentaksiran dalam membantu para pelajar kita. Okey, selain daripada membantu pelajar, dia juga membantu kita, okey, sebagai guru untuk menambah baik pengajaran kita. Okay, untuk menambah baik pengajaran kita. Contohnya, okay, sejauh mana objektif itu? Okay, sejauh mana objektif itu tercapai? Kalau tak tercapai, kenapa? Adakah kerana kaedah pengajaran saya? Adakah kerana macam saya sekarang ni lah, membebel kan? Sehala sahaja kan? Manakala sampai satu tahap tu orang yang mendengar pun bosan, contohnya macam tu. So saya kena ubah kaedah pengajaran saya. Daripada mana? Daripada pemerhatian saya, daripada sesi soal jawab yang saya tanya dalam kuliah online. Okay? And then kita boleh tahu juga pengetahuan sedia ada para pelajar kita daripada pentaksiran. Contohnya ujian diagnostik. Okay? Kan?
di awal daripada kita masuk kelas, okey saya nak buat ujian, satu kuis untuk tahu setakat mana awak dah tahu tentang topik ini. Di situ kita boleh align-kan maklumat itu untuk kita, kalau pelajar ni dah sampai, so kenapa kita nak buang masa? Nak cover topik berkenaan, kita terus je lah dengan topik yang seterusnya. Misal macam tu. And then kita nak tentukan effectiveness, keberkesanan kita punya bahan pengajaran itu. Sesuai ataupun tidak. Dan juga kalaulah satu mata pelajaran itu ataupun satu subjek khusus, dalam konteks KB khusus yang dipanggil. Dia tak diajar oleh lebih daripada seorang tenaga pengajar. Yang ini kita boleh tengok keberkesanan pengajaran seseorang guru itu berbanding dengan yang lain. So guru ini mungkin dia perlu tambah baik lagi kaedah pengajaran dia, untuk agar para pelajarnya mendapat keputusan yang lebih baik lagi. Tetapi ianya adalah relatif juga. Relatif kepada kita punya pelajar itu. Sejauh mana pelajar kita itu setara di awal kita pegang kelas tersebut. Macam tu. Tapi janganlah bergantung sepenuhnya kepada indikator itu untuk menghukum guru berkenaan yang dapat markah rendah. Contohnya, katalah guru C. Guru C, semua pelajar dia dapat markah rendah. So kita katakan, kau ni mengajar tak bagus lah. Contoh. Jangan terus menghukum macam tu sebab dia ada banyak faktor. Tetapi melalui pentaksiran itu adalah salah satu maklumat yang kita boleh perolehi untuk menunjukkan salah satu maklumat. So bukan maklumat utama, salah satu maklumat, sumber maklumat yang menentukan bahawa keberkesanan pengajaran seorang guru itu tadi. So ini adalah, selain daripada itu, kalau menurut IPGM 2019, selain daripada membantu pembelajaran dan juga menambah baik pengajaran, tujuan pentaksiran juga boleh dilaksanakan berdasarkan kepada 3 aspek, iaitu pentaksiran untuk pembelajaran, pentaksiran sebagai pembelajaran dan juga pentaksiran tentang pembelajaran. So ada 3, yang ini menurut IPGM 2019. So kita tengok pentaksiran untuk pembelajaran, yang ini sering dikaitkan dengan pentaksiran formatif, yang mana pentaksiran ini, aktiviti pentaksiran sama ada soal jawab ke, pemerhatian ke, melaksanakan pentaksiran tradisional ke, gunakan objektif item ke. So ini berlaku semasa proses pembelajaran. Selalunya untuk formatif ini, kita tak perlu, maksudnya bukan grade itu yang kita perlukan. Even dia dipanggil sebagai low stake punya assessment. Maknanya untuk pentaksiran untuk pembelajaran ni, matlamat utama kita ialah untuk mengetahui apa yang pelajar tahu dan boleh buat dan apa kekeliruan yang dihadapinya. Kita nak itu je. Kita tak kisah tentang markah yang markah nak beri. Contoh kita tak berikan kuis, kita tak ambil pun markah kuis tu. Hanya untuk memberikan indikator pelajar ni masih belum menguasai. Itu je matlamat dia. Tak semestinya kita takbirkan ujian, kita laksanakan ujian lisan, pemerhatian, itu kita nak beri markah. Kita daripada situ juga, dia beri markah untuk tujuan untuk diberikan grade itu, bukan itu. Tetapi matlamat utamanya untuk pentaksiran pembelajaran ini adalah kita nak tahu dia setakat mana dia menguasai. Macam tu. So katalah dia jawab kuis 10. Soalan kuis ada 10 dan dia berjaya jawab 4 soalan dengan betul. So itu merupakan indikator bahawa dia belum menguasai topik berkenaan. So apa yang kita perlu lakukan? Salah satunya mungkin inisiatif yang kita boleh lakukan ialah kita mengajar semula pelajar berkenaan, ataupun mungkin kita tengok diagnosis apa yang dia hadapi, masalah yang dia hadapi. Kalau macam saya matematik dulu, sebelum sampai pendaraban, dia mesti menguasai penambahan. So kita tengok apa konsep-konsep yang dia belum kuasai. Macam tu. Barulah kita boleh ajar semula ke, buat one and one punya sesi pengajaran ke, untuk pemulihan ke dan sebagainya. So ini adalah pentaksiran untuk pembelajaran. Yang seterusnya ialah pentaksiran sebagai pembelajaran, yang mana pentaksiran ini selalunya melibatkan pentaksiran kendiri. Maknanya pelajar itu sendiri mengambil beraccountability, bertanggungjawab untuk dia tahu setakat mana dia telah menguasai hasil pembelajaran yang ditetapkan itu. Dan ianya merupakan petunjuk kepada murid tentang tahap penguasaan mereka dalam pembelajaran dan membantu pelajar untuk lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. So ini pelajar punya inisiatif.
Ada kalanya bila kita berada dalam kelas, okey, kita boleh bagi sedikit autonomi kepada para pelajar kita untuk dia menilai. Katalah 10%. 10%. Okey, cuba engkau nilai apa yang dipersembahkan oleh rakan kau di depan kuliah ini misalnya. Kawan ni macam ni, kawan ni macam ni, dia tak buat macam ni. So itu sebenarnya daripada situ dia belajar tentang kualiti sesuatu prestasi tu. Macam tu. Daripada komen dia tu kan. Rupanya macam ni. Jadi aku tak perlu buatlah macam ni. Katalah macam tu kan. Itu adalah pentaksiran sebagai pembelajaran. Maknanya pelajar itu belajar. Okay, belajar sendiri, menilai diri sendiri sebenarnya pada masa yang sama. Di samping menilai kawan dia. So dengan demikian, dia tak lakukanlah dari segi kelemahan-kelemahan berkenaan itu. Okay, ini dipanggil sebagai pentaksiran sebagai pembelajaran. Okay, dan yang akhir sekali ialah pentaksiran tentang pembelajaran sering dikaitkan dengan pentaksiran sumatif. Okay, so ini selalunya dilaksanakan di akhir satu-satu program ataupun tahun. Contohnya pentaksiran di akhir tahun lah. Peperiksaan hujung tahun, penilaian hujung tahun, okey. Kemudian pertengahan tahun, okey. Yang matlamatnya ialah untuk memberikan evidence pencapaian dan selalunya diberikan dalam bentuk simbol ke. Simbol ni sama ada A, B, C, macam tu. Ataupun dalam bentuk pernyataan, contohnya memenuhi ataupun tidak memenuhi. So kita adalah kriteria-kriteria yang tertentu. Yang maklumat ini sangat penting untuk pelajar-pelajar itu, misalnya untuk pemilihan ke peringkat yang seterusnya, yang lebih tinggi, masuk ke universiti, dapat beasiswa dan sebagainya. Ini pentaksiran tentang pembelajaran. Okey? Okey, baik. Mungkin dah terlalu banyak saya membebel. Mungkin tuan-tuan pun dah boring. Mari kita buat satu aktiviti ya. Okey, aktiviti. So boleh pergi ke Padlet saya yang saya berikan alamat di ruangan chat Google Meet ini. Okay, tonton video menerusi pautan di bawah dan nyatakan tujuan pentaksiran yang dilaksanakan oleh guru dalam video berkenaan. Okay, boleh tengok and then cuba tengok berdasarkan kepada tujuan-tujuan yang saya dah sharekan dengan tuan-tuan dan puan-puan tadi. Mungkin tuan-tuan boleh kaitkan yang ini sebenarnya untuk ini, yang ini sebenarnya untuk ini. Okay, boleh? Boleh ke tidak? Masih bersama saya ke? Okay? Okay, boleh. Baik. So, saya bagi masa 5 minit untuk lihat video berkenaan dan kemudian tuliskan pandangan anda ataupun jawapan anda pada ruangan di bawah aktiviti 1 berkenaan. Okay, di bawah aktiviti 1 tu ada add comment. So, boleh letak add comment di situ dan nyatakan apakah dia punya tujuan pentaksiran yang dilaksanakan oleh guru berkenaan. Silakan. 5 minit saya ambil timer sekejap ya. Okay, 5 minit ya. Saya try buka. Okey. Pada aktiviti 1 ni ada video, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ya. One is 2. That is fact number 1 of today. Who can tell me what 2 plus 2 is? Who's got it? 4. Excellent, Donna. It is. 2 plus 2 is indeed 4. Okay. Who wants to try 3 plus 3? 3 plus 3? Really? I beg your pardon? What kind of school is this anyway? It's the kind of school where students don't speak without permission. All right, but everyone knows it's 6. Nobody in this classroom speaks unless they are called upon. Okay, is everybody clear on that? Yes, ma'am. Good. Mary, can you stand up, please? Stand on up. Stand up, babe. These questions are for you because you're so advanced.
What is 9 plus 8? 17. Yeah, yes, it is. That's good. What is 15 plus 17? 32. Yeah, that is right. All right then. Well, what is 57 plus 135? 192. Huh? Can you tell me what 57 multiplied 135 is? Okay. Who can tell me what? 7,695. The square root is 87.7. And change. Now what does ad nauseum mean? Okay, cikgu-cikgu. So bolehlah tuliskan pada ruangan komen. Okay, pada pandangan cikgu semua, tonton video di bawah dan nyatakan tujuan pentaksiran yang dilaksanakan oleh guru dalam video berkenaan. So boleh berbuat demikianlah sekarang. So untuk aktiviti kita buat di sini ya, di Padlet ini. Okey, boleh ke? Okey, kita tengok. Dah ada yang komen ke belum? Belum lagi ya. Okey. Cuba bagi komen tak apa. Dia anonymous. Maknanya tak ada nama lah. Ataupun kalau boleh tulis nama lagi bagus. Silakan. Okey, kita tengok dah ada ke belum. Okey, bagus. Siapa yang berminat filem ni ialah Gifted ya. Filem Gifted. Tak. Kau dah pula Okey. Okey. Okey, bagus. So yang pertama tujuannya ialah diagnostik pelajar. Okey. Diagnosis pelajar, okey. Pentaksiran untuk pembelajaran. Okey, bagus. Macam mana penguasaan pelajar tersebut. Okey. Okey, so mana yang belum, so boleh tambah lah. Okey, boleh tambah. So jangan risau ya, tak nampak pun. Hilap pula, kalau tak boleh tulis nama. So bila tulis nama kita mungkin boleh explain kan kenapa you katakan ianya adalah diagnostik. Macam tu. Kalau pelajar saya buat macam tu lah supaya dia ada kemahiran komunikasi lah. Khususnya pelajar-pelajar ijazah ya. Kita nak lahirkan bukan saja pelajar yang boleh dapat grade ataupun pointer yang tinggi, misalnya CGPA 4.0, tetapi kita nak lahirkan dia all-rounded lah. Misalnya boleh berkomunikasi, boleh memberikan idea. Sebab itu ya bila tuan-tuan dan puan-puan buat master ke buat PhD, bukan tesis itu sahaja yang tesis tu penting, okay, tetapi bukan setakat itu sahaja. Bukan setakat tesis itu sahaja, tetapi sebenarnya pengajian graduate studies ni, master ke PhD ke, dia nak melahirkan, menjadikan individu itu boleh berkomunikasi,
boleh melawan hujah atau bukan melawan hujah, memberikan hujah pandangannya, macam tu. Bukan sekadar itu saja, tesis saja. Baguslah. Okey. So kita tengok pandangan ni mendiagnosis pelajar, betul. Okey, bila kita lihat tadi tengok dia diagnosis pelajar dia. Bukan takat pelajar yang perempuan itu saja, yang akhir tadi itu saja, tetapi pelajar-pelajar yang lain pun dia diagnosis juga. So maknanya bila dah dapat pelajar perempuan itu tadi, pelajar yang gifted itu tadi, dia diagnosis sikit, setakat mana dia punya kemampuan dia daripada soalan yang mudah kepada soalan yang bertambah sukar lah, macam tu. So selain daripada itu ialah pentaksiran untuk pembelajaran. Kalau kita lihat dia tanya pelajar-pelajar yang lain, sebenarnya baik sekali bila kita berada dalam kelas ya. Ini selingan lah. Bila kita berada dalam kelas, kita boleh tanya secara umum terlebih dahulu. Okay. So apa jawapan untuk soalan ini? Siapa? Okay. So maknanya biar pelajar-pelajar kita ni berfikir dulu. Biar pelajar-pelajar kita ni berfikir dulu. Contoh mungkin kita bagi masa dalam masa 30 saat. Okay. And then kalau tak ada, barulah kita point kepada siapa-siapa. Contohnya Cikgu Muhammad Fadil, silakan. Cikgu Muhammad Fadilah, sila bagikan pandangan anda tentang perkara ini. Contoh kan. So barulah kita pointkan kepada cikgu tersebut. Kerana dikhawatiri bila kita terus pointkan kepada seorang individu tu, yang lain tu mungkin dia tidak selamatlah, legalah aku tidak dipanggil dan sebagainya. So mungkin dia tidak berfikir berkenaan dengan soalan berkenaan. Sedangkan kita nak semua orang terlibat sama dalam aktiviti PDP, khususnya yang melibatkan pentaksiran itu. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, pentaksiran untuk pembelajaran, tujuan diagnostik, tujuannya adalah untuk diagnosis, okey, untuk mengetahui tahap penguasaan pelajar. Bagus, Cikgu Atika. Yang lain pun kalau boleh tulislah nama senang sikit, saya nak panggilkan. Okey, baik. So betul lah. So itulah untuk mendiagnosis. Okey, dan juga untuk pentaksiran untuk pembelajaran. So dalam konteks ini, kalau kita gunakan dia untuk pentaksiran untuk pembelajaran for learning, okey, tak semestinya kita bagi markah kepada dia. Tak semestinya. Just kita laksanakan. Tak semestinya kita laksanakan pentaksiran itu mesti ada markah dia. Markah ini maksud saya ialah kita nak bagi di grade akhir nanti untuk tujuan sumatif. So maknanya formatif ini, kita boleh tanya soalan, kita boleh bagi kuis. So kita kena jelaskanlah kepada pelajar berkenaan. Okay, pelajar, saya tak berikan kuis ini sebab saya nak tahu setakat mana tahap penguasaan anda terhadap hasil pembelajaran yang kita tetapkan ini. Macam tu. Okay, so biarlah dia buat sebaik mungkin. Dan kita jangan menghukum dia lah. Kau ni aku dah terangkan 10 kali dah. Tak faham macam tu kan. Jelah cikgu kan selalu bergurau dalam kelas kan. So maknanya tak apa. So dari situ kita boleh diagnosis dari segi kekuatan dan kelemahan dia. Okey, bagus. Okey, terima kasih. Itu kita berbalik kepada kita punya slide. Okey. Kita balik kepada kita punya slide. Terima kasih kepada yang melibatkan diri dalam aktiviti yang diberikan. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya. Sekejap ya. Satu kan. Inilah orang tua ni kan, lambat sikit. Okay, kita dah cover tentang perbezaan istilah, kita dah cover tentang tujuan pentaksiran itu. Okay, dan kita dah laksanakan satu aktiviti ni, dan then kita masuk pula kepada jenis pentaksiran pula. Okay, tadi kita tengok istilah, tujuan, kemudian kita masuk kepada jenis pentaksiran pula. Ada pelbagai jenis pentaksiran ni sebab ilmu dunia ni dia tidak ada yang definite truth. Okay? Maksudnya tidak ada yang mutlak. Contohnya kalau macam saya penganut agama Islam kan. Okay? So saya kalau Al-Quran itu then itu adalah definite. So tak boleh ubah. Yang itulah yang Tuhan turunkan pada Nabi saya dulu, Nabi Muhammad SAW, okay, pada 1400 tahun yang lepas. Okay? So itulah kekal sehingga hari ini. That's why kita katakan ilmu yang ada dalam Al-Quran itu definite macam itulah. Al-Quran itu tidak berubah. Tetapi bila melibatkan ilmu yang kita panggil sebagai ilmu dunia ni, okay, walaupun ilmu dunia tetapi penting untuk kita hiduplah kan. Okay, dan mungkin dia pastinya berkait dengan kehidupan kita selepas itu juga. Okay, so that's why nak nyatakan di sini dia tidak ada yang definite. Orang ni kata ni, orang ni kata ni. That's why kita kena kupas banyak benda lah. Contohnya macam jenis pentaksirannya, ada yang mengkelaskan dia kepada formatif dan sumatif. Formatif dan sumatif. Tadi kita dah sentuh secara brief lah berkenaan dengan formatif dan sumatif ni. Formatif ni dilaksanakan along the way kita punya proses PDP tu. Okay, proses PDP tu berlangsung. So di situlah kita tanya, kita perhati, kita bagi kuis, spot kuis dan sebagainya. Melalui lembaran kerja yang kita berikan,
melalui tugasan yang kita berikan dalam konteks PDP itu berlangsung. Okay? Ataupun mungkin di awal, okay, di awal kita punya nak mulakan PDP itu kita bagi pentaksiran di situ. So ini adalah formatif. Manakala sumatif ini yang tadi, okay, berkaitan dengan pentaksiran untuk pembelajaran, pentaksiran tentang pembelajaran tadi. So kita bagi A, bagi grade kepada dia, evidence penguasaan dia, yang dia maklumat itu penting untuk dia seterusnya. Contohnya untuk pemilihan ke, untuk dapat beasiswa ke, untuk masuk ke sekolah yang lain ke, ataupun institusi pengajian tinggi yang lain ke, dan sebagainya. So ini formatif. So ini adalah perbezaan dia, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah pada slide yang saya berikan itu. Okay, saya tak berhajat untuk mengupas lanjut lah. Okay, cuma ini perkongsian dari segi strategi pelaksanaan pentaksiran formatif dalam konteks di bilik darjah ya. Bukan sekadar kita tanya, seronok tanya je. Okay, apa maksud ni, pada pandangan anda apa dia, bukan setakat itu sahaja, dia ada proses dia. Kalau nak menjadikan dia bermakna ni maksudnya dia berkualiti lah pentaksiran yang kita laksanakan itu, dia mesti ada proses ataupun strategi yang kita perlu laksanakan. Misalnya, okay, ke mana saya hendak pergi. Okay, yang ini kita berikan maklumat kepada pelajar tu, setakat mana dia menguasainya. Setakat mana dia menguasai hasil pembelajaran itu. Kita tanyakan soalan itu, okay, dan kita kena jelaskan kepada dia. You masih lagi berada tahap ini. Okay, so mana ini ke mana saya hendak pergi. Okay, yang itu tadi di mana saya sekarang. Okay, saya bulatkan sikit. Di mana saya sekarang, maknanya itu pentaksiran yang kita laksanakan dalam konteks di bilik darjah tu. Okay, kita tanyakan soalan dia kepada dia. So dia tahu ataupun dia jelas dia di mana dia berada sekarang. So ke mana dia nak pergi. Yang ini berkaitan dengan hasil pembelajaran kita nak dia capai. Okay, maksudnya okay, di awal kuliah ataupun sebelum kita mulakan kuliah, mungkin kita boleh sharekan hasil pembelajaran yang nak dicapai dalam konteks PDP berkenaan. Okay, pelajar-pelajar. So ini adalah hasil pembelajaran yang kita nak capai pada hari ini. Bukan setakat itu sahaja. Okay, mungkin kita boleh terangkan lagi ataupun berikan contoh kualiti-kualiti, misalnya kalau ada tugasan ke apa benda yang kita nak capai itu, kualiti-kualiti itu kita tunjukkan kepada dia. Saya nak yang macam ni. Contoh macam tu. Katalah hasilkan satu projek kan. Okay, saya nak yang macam ni. Okay, daripada situ pelajar boleh tahu, oh untuk lukisan misalnya, lukisan yang berkualiti, dia mesti ada pelbagai warna, mesti kemas berdasarkan kepada contoh itu. Okay, kalau kita explain saja mungkin dia tak berapa nampak, tetapi bila kita bagi contoh, okay, mungkin dia boleh pegang lagi, itu lagi baguslah. So ke mana saya nak pergi? So ke situlah nak capai hasil pembelajaran berkenaan. Okay, so itu dari saya ke mana saya nak pergi. Okay, so ke mana saya nak pergi dan di mana saya sekarang, saya berada di mana. Okay, itulah kita punya pentaksiran dalam konteks formatif itu. Dan bagaimana saya dapat menutup jurang antara yang mana yang saya nak sampai tadi dan di mana sekarang tu. Okay, mungkin saya boleh tulis sikit. Okay, di mana, okay, ke mana, mana, dan yang satu lagi ialah di mana. Di mana. So nak capai ni, perbezaan ataupun gap ini daripada di mana kepada ke mana, saya besarkan sikit ya. Di mana kepada ke mana ini yang sangat penting. Dia perlu bantuan daripada kita. Okay, perlukan bantuan daripada kita. Di mana kepada ke mana itu sangat penting. Okay, so mungkin apa yang kita boleh nyatakan pada dia, mungkin bimbingan yang kita boleh buat. Okay, macam mana dia nak sampai kepada ke mana ini. Okay, Ali boleh boleh buat macam ni. Hasilkan projek yang macam ni. Okay, barulah dia boleh sampai ke mana, sebab mereka ini adalah pelajar lagi yang memang sewajarnya kita sebagai guru perlu bimbing lah mereka ini. Macam tu. Okay, sekejap saya ada call sekejap. Okay, minta maaf ya, ada gangguan sikit.
Sebenarnya saya ada program lain ni, ada meeting sebenarnya. Jadi itu kena sekejap sini, sekejap sana. Okey, so minta maaf ya. Okey, baik. Itu tadi, ini adalah apa yang dipanggil sebagai strategi untuk pentaksiran formatif. Maknanya kalau kita boleh laksanakan sedemikian baguslah. Bukan sekadar kita nak tahu dia setakat mana sahaja. Tetapi bagaimana dia nak mencapai tahap yang optimum itu dalam konteks di bilik darjah. Yang itu yang perlukan bimbingan daripada kita. Okey, maksudnya macam tu. Okey, kita teruskan lagi. Jenis pentaksiran kedua. Tadi saya katakan tadi pengklasifikasian pentaksiran itu kepada dua tadi, iaitu formatif dan sumatif. Yang ini pula pengklasifikasian dia atau pengklasifikasi ataupun pengkategorian dia kepada dua juga. Okey, kepada rujukan norma dan juga rujukan kriteria. Rujukan norma dan juga rujukan kriteria. Mungkin selalu tuan-tuan dan puan-puan dengar. Okey, rujukan norma ni ialah tujuan dia ialah untuk membandingkan. Okey, dia nak bandingkan prestasi atau pencapaian seorang pelajar dengan pelajar-pelajar yang lain. Contohnya kalau kita dalam konteks tingkatan 4 contohnya. Okey, tingkatan 4 kita ada 5 kelas. Okey, bila ada 5 kelas sekejap Okey, bila ada 5 kelas, okey, so kita nak bandingkan prestasi dia seorang pelajar di tingkatan 4 ni dengan kawan-kawan dia yang lain. Dengan kawan-kawan dia yang lain daripada level yang sama. So dia mungkin dapat, katalah ada 100 orang dalam tahun tingkatan 4 itu, 1/100. Maknanya dia mendapat nombor 1 daripada yang 100. So maknanya hebatlah dia. Ini adalah rujukan norma. Okey, skor seorang pelajar dirujuk kepada skor norma pelajar-pelajar berkenaan. Adakah pelajar A lebih baik daripada pelajar B? So tujuan dia ialah untuk membandingkan antara satu pelajar itu dengan norma ni. Dia berada di mana? Katalah /100. Dia dapat 100/100. Contoh macam tu. So berada di kedudukan yang 100. So kita kena buat sesuatu lah untuk bantu dia. Kita kena buat sesuatu. Seterusnya dari segi rujukan kriteria, iaitu membandingkan pencapaian seorang murid dengan kriteria yang telah ditetapkan lebih awal. Okey, kriteria yang telah ditetapkan lebih awal. Mungkin berdasarkan kepada dokumen kurikulum telah ditetapkan di situ. Contoh perlu capai standard perkara berkenaan, barulah kita boleh berikan dia lulus dan sebagainya. Skor seorang pelajar dirujuk kepada kriteria ataupun standard yang telah ditetapkan. Ini contoh-contoh dia lah. MUET, IS. Kalau kita tengok MUET tu dia ada band 4, band 2, band 3 dan sebagainya. So macam mana nak memenuhi band berkenaan? Dia mesti mencapai apa-apa yang tertentu sehingga boleh dikategorikan kepada band-band berkenaan. Okay, so ini rujukan norma dan rujukan kriteria. Okay, so seterusnya, ini aktiviti yang kedua. Okay, ini mungkin boleh jawab secara lisan kot. Okay. Pentaksiran formatif adalah lebih baik untuk dilaksanakan di sekolah berbanding pentaksiran sumatif. Apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan? Ada siapa-siapa nak share? Ada siapa-siapa nak share? Pentaksiran formatif adalah lebih baik untuk dilaksanakan di sekolah berbanding pentaksiran sumatif. Apa pandangan anda? Setuju ataupun tak setuju? Kalau setuju, kenapa? Tak setuju, kenapa? Silakan. Jangan risau, tak ada salah pun. Just nak bagi two-way communication saja. Ada? Kan tinggal saya seorang je dalam kuliah, dalam bengkel ni. Boleh tuan-tuan? Okey, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam, Cikgu Zaid. Okey, silakan. Saya cuba raya. Tak apa. Okey. Okay, kalau tadi tengok yang formatif ni dia along the way proses pembelajaran tu kan. Lepas tu sumatif ni biasanya maksudnya dia secara sumatif dia hujung-hujung lah kan, yang saya faham lah. So bagi kenyataan ni pentaksiran formatif lebih baik untuk dilaksanakan di sekolah. Saya secara peribadi bersetujulah dengan dengan pernyataan ni, sebabnya melalui formatif ni kita boleh pergi kepada tahap belajar tu lebih sistematik lah. Maksudnya apabila selesai sesuatu 2-3 bab contohnya, kita adakan penilaian ataupun pentaksiran. Lepas tu daripada situ kita boleh tambah baik apa yang perlu dicapai oleh pelajar lah. Jadi tak adalah bila dah hujung-hujung tu baru kita nampak kelemahan pelajar kan. So kita nak cover balik tu mungkin agak sukar lah. Jadi bila adanya formatif,
kita boleh diagnose secara bertahap. Itu pandangan saya lah. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Zaid. Okey, pandangan yang sangat bernas ya. Saya tertarik dengan pandangan Cikgu Zaid tadi. Selepas 1-2 bab, okey, kita laksanakan pentaksiran. Kemudian jangan tunggu sehingga akhirnya ya. Saya sangat setuju kerana apa yang berlaku setengah-setengah ni, kita nak habiskan silibus. Kita nak habiskan silibus. Apa yang berlaku ialah selalunya kurikulum ini dia dibina secara developmental, maknanya secara berperingkat. Dia maknanya dia berperingkat secara menaik macam itulah. Itu panggil apa, saya pun terlupa lah bahasa tu. Okey, maknanya dia meningkat, okey, daripada bawah sehingga ke atas. Maksudnya di sini apa yang dipelajari di peringkat awal itu seharusnya ada kaitan dengan topik yang kedua dan seterusnya akan berkait dengan topik yang ketiga, keempat, kelima dan keenam dan seterusnya. Contoh yang saya berikan tadi, kalau kita nak menguasai pendaraban, kita perlu menguasai penambahan terlebih dahulu. Okey, kalau kita tak menguasai penambahan, konsep penambahan ini, maka sukarlah bagi kita untuk menguasai konsep pendaraban itu. So maknanya kalau kita biarkan pelajar kita ini di peringkat awal penambahan dia problem, pendaraban problem, at the end banyaklah bebanan itu. That's why kita laksanakan pentaksiran formatif seperti yang dikatakan oleh Cikgu Zaid tadi. Untuk mengetahui setakat mana. Dan bukan tahu setakat mana saja, apa tindakan kita untuk memastikan dia ataupun pelajar berkenaan dapat menguasainya tanpa dia jadi kumulatif pula. Sehingga akhirnya tak dapat dah menguasai tentang topik berkenaan ataupun topik-topik yang seterusnya. Itu sebenarnya baik untuk guru jika daripada maklumat pentaksiran itu kita dapatlah buat aktiviti untuk penambahbaikan kepada para pelajar kita. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Zaid. Okey, namun itu adalah pandangan daripada Cikgu Zaid. Tak semestinya semua bersetuju. Okey, bagaimana pula dengan cikgu-cikgu yang lain? Silakan. Belasah je, tak apa. Ada? Ke nak saya panggil nama ke tak? Tak nak lah kan? Semua dah cikgu dah kan? Ada siapa-siapa nak try? Boleh? Siapa-siapa seorang lagi? Ada? Tak ada kan? Okey, tak ada tak apalah. Okey, baik-baik tak apa. Mungkin ada yang malu dan sebagainya. It's okay, tak apa. Okey, kalau berdasarkan pada soalan aktiviti 2 ni, saya bersetuju dengan pandangan Cikgu Zaid tadilah. Okay, maknanya adalah baik untuk dilaksanakan, tetapi jangan sampai kita mengabaikan pentaksiran sumatif itu juga. Maknanya di sini saya bersetuju jika kedua-duanya dapat dilaksanakan. Maknanya kedua-duanya. Okay? Tapi soalan ni adalah lebih baik kan. Okay, so, tapi untuk makluman kepada cikgu, kedua-duanya ada kekuatan dan kelemahan dia. Dan bila kita campurkan kedua-duanya, kita akan dapat gambaran yang lebih menyeluruh tentang pelajar kita. Okay, so kalau kita laksanakan pentaksiran formatif, kita akan dapat maklumat sebegini. Kalau kita melaksanakan sumatif di akhir misalnya peperiksaan akhir tahun, kita dapat menguasai ataupun evidence tentang penguasaan dia itu. So baik sekali jika kedua-duanya dapat dilaksanakan dalam konteks kita punya di sekolah itu. Okay, that's why bila kita lihat dalam konteks di sekolah, kita ada apa yang dipanggil sebagai pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ni apa yang cikgu-cikgu semua laksanakanlah dalam konteks di bilik darjah itu. Mungkin apa yang kita laksanakan, kita tak ambil grade pun, kita just tanya, kita just perhati, ni bagus budak ni menguasai dan tidak menguasai. So itu adalah berbentuk formatifnya. Dan at the end kita akan ada pentaksiran akhir tahun, yang ini yang dipanggil sebagai sumatif itu, untuk menentukan grade dia, untuk tujuan persijilan dan sebagainya. So maknanya dia adalah saling sokong menyokong antara satu sama lain. Okay, so terima kasih atas kepada Cikgu Zaid yang sudi untuk berkongsi pandangan itu. Okay, bagus. Okay, seterusnya. Okay, sekejap ya. Okay, seterusnya. Jenis-jenis pentaksiran yang kedua. Bukan kedua, yang ketiga. Ini memang saja disilapkan supaya nak tengok cikgu-cikgu semua fokus ataupun tidak. Okay. So kalau kita tengok di sini, jenis pentaksiran yang seterusnya ialah pengkelasan dia kepada tradisional dan juga alternatif.
Okay, traditional dan alternative. Macam lagu lah pula kan. Okay, macam apa kalau dulu juara lagu kan. Okay, juara lagu ataupun entah apa muzik-muzik ke apa, saya tak tengok, dengar je sebenarnya. Okay, apa yang mereka katakan ialah dia ada rentak tradisional, ada rentak alternatif kan, balada dan sebagainya. Okay, tapi yang ini merujuk kepada pentaksiran, bukan lagu. Okay, so kalau kita tengok tradisional ini, dia adalah ujian jenis jenis objektif. Selalunya dia dikaitkan dengan objektif test. Tradisional ni selalunya dikaitkan dengan objektif test, okay, iaitu aneka pilihan, objektif aneka pilihan, pelengkap, betul salah dan juga padanan. Ini yang dipanggil sebagai ujian jenis objektif. Okay. Bahkan ada setengah autor ataupun pengarang dia memasukkan ujian esei itu sebagai ujian tradisional. Tapi tak apalah, kita ikutlah mana mazhab yang kita ambilkan, tak ada masalah. Okay. So pelajar memilih satu jawapan atau memerlukan mereka mengingat maklumat yang menggunakan pemikiran aras rendah. Kita kan ada kebar, kita ada kebat kan. Kebar ini antara mengingat dan juga memahami. Manakala kebat itu aplikasi dan ke atas. Macam tu. So maknanya dia memerlukan mengingat fakta, memahami fakta dan sebagainya. So ini menggunakan ujian berbentuk tradisional. Tetapi tidak dinafikan ada certain ujian objektif aneka pilihan misalnya, okay, ada certain ujian objektif ni yang boleh mengukur untuk tahap yang tinggi juga. Tetapi sukarlah untuk kita bina. Boleh dibuat tetapi sukar untuk kita bina. Macam tu. So kalau untuk yang tahap-tahap tinggi ni, kognitif yang aras yang tinggi ni, dia lebih sesuai menggunakan respon yang diberi. Respon, dia memberikan respon. Maknanya dia buat, maknanya respon dibina itu. Okay, ujian tu pengkelasannya boleh juga kepada respon yang dipilih, iaitu ujian berbentuk objektif aneka pilihan, kita pilih, ataupun respon yang dibina. Dibina sendiri, contohnya macam esei, okay, misalnya projek, itu yang dibina. Itu pengkelasan macam tu pun boleh, tak ada masalah. Itu pandangan-pandangan pakar. Okay, so maknanya ini adalah tradisional. Manakala untuk yang alternatif adalah selain daripada pentaksiran tradisional tadi. Okay, selain daripada pentaksiran tradisional. Kedua-duanya mempunyai kelebihan, kekuatan dan kelemahan. Okay, contohnya, okay, untuk pentaksiran tradisional, dia sangat bagus. Kerana apa sangat bagus? Sebab dia boleh mengukur banyak topik dalam satu masa yang sama. Okay, contoh kalau kita ada ujian objektif aneka pilihan kan, bila kita buat pentaksiran secara sumatif, banyak topik yang kita boleh masukkan. Banyak kita boleh masukkan. Kenapa? Okay, sebab dia punya nature, dia punya soalan tu. And then dia mudah untuk diberikan skor. Mudah untuk diberikan skor maksudnya, okay, at the end tu, katalah objektif kan, objektif aneka pilihan, kita masuk aja dalam mesin. Okay, tak sampai berapa minit, okay, dia dah keluar dah. Minit tu melampau lah, lambat sangat kan mesin tersebut. Okay, mungkin 30 saat dia dah keluar dah dia punya skor dia berapa, macam tu. So oleh kerana itu, ramai yang suka menggunakan pentaksiran tradisional ini. Tetapi kelemahan dia, okay, kelemahan dia ialah antara kelemahan dia tidak dapat ataupun sukar dibina untuk mengukur pentaksiran yang untuk tahap kognitif yang tinggi. Kebat tadi tu. Sukar untuk dibina soalan-soalan berkenaan. Even soalan-soalan multiple choice itu pun kita nak bina bukannya mudah. Bukan mudah. Ialah memang senang lah nak contoh ambil daripada buku and then kita paste. Bila kita buat macam tu boleh, tetapi kita kena pastikan bahawa item ataupun soalan berkenaan selari dengan hasil pembelajaran yang kita nak ukur. Itu boleh. Okay. So kalau kita ambil item-item ataupun soalan-soalan daripada buku-buku teks, okay, ambil solely macam tu tanpa memikirkan apa hasil pembelajaran kita nak ukur tu, takut-takut hasil pembelajaran tak selari dengan item itu. So at the end tidak mengukur sebenarnya apa yang kita nak capai itu. Ini dari segi kekuatan dan kelemahan pentaksiran tradisional. Pun begitu dia sangat famous lah, terutamanya yang multiple choice tu. Okay, multiple choice. Sorry. And then kita juga ada pentaksiran alternatif ni. Pentaksiran alternatif ni dia kekuatan dia ialah kekuatan dia boleh paling sesuai untuk tahap kognitif yang tinggi, kebat tadi tu. Macam yang untuk objektif aneka pilihan, untuk pelengkap dan sebagainya, untuk yang objektif tadi tu, dia lebih sesuai untuk yang kebat. Okay, lebih sesuai untuk yang kebat. Yang ini untuk yang kebat itu. Okay, so maknanya sesuai untuk pentaksiran yang kebat. Tapi tak dinafikan seperti yang tadi saya katakan, untuk objektif itu,
tradisional. Dia boleh juga untuk mengukur yang tahap tinggi tetapi sukar untuk dibina. Dan tapi yang lebih sesuai ialah pentaksiran alternatif. Contohnya mungkin kita nak dia create idea. Okay, so macam mana kita nak minta dia create idea melalui multiple choice itu? So agak sukar lah untuk kita bina itemnya. So kita bagilah kepada pentaksiran alternatif. Mungkin melalui esei, okay? Bincangkan 5 cara macam mana untuk mengatasi isu-isu ini. So maknanya dia create lah idea dia. So maknanya lebih mudah untuk menggunakan pentaksiran alternatif ni. Walau bagaimanapun, walaupun mudah itu, okay, maksudnya dia paling sesuai untuk item-item berkenaan, aras kognitif yang berkenaan. Namun demikian, dia dari segi penskoran dia mudah terdedah dengan isu berkaitan dengan pemeriksanya. Tambahan lagi, bila kita punya alat penskoran itu, dia tidak detail dan tidak dalam bentuk yang boleh diukur ataupun kita panggil sebagai behavioral. Macam tu. Okay, contohnya, pelajar, suara pelajar adalah jelas. Okay, jelas bagi saya dengan jelas bagi Cikgu Atikah misalnya, dia berbeza. So itu kena clarify, jelas ni macam mana? Sangat jelas, jelas, tidak jelas, misalnya kan kita punya rubrik kan. So tidak jelas ni macam mana, jelas macam mana, sangat jelas tu macam mana. So maknanya sebelum penskoran itu, baik sekali jika kita boleh laksanakan contoh macam proses moderasi. Okay, proses moderasi. Maknanya, okay, sebelum kita tanda habis kita punya paper jawapan tu ataupun beri markah kepada tugasan yang kita berikan kepada pelajar berkaitan dengan pentaksiran alternatif itu, kita tandalah mungkin 5 ke, okay, and then kita check dengan kawan-kawan kita yang mengajar level yang sama, mata pelajaran yang sama. Okay, so barulah kita tengok yang ini sesuai untuk diberikan markah sebegini, yang ini sesuai untuk diberikan skor sebegini. So itu akan menyebabkan markah yang kita berikan konsisten antara kita dengan kawan-kawan kita dan antara kita dengan diri kita juga untuk merentasi kita punya skrip 1, skrip 2, skrip 3 dan seterusnya. Macam tu. Ini adalah kekuatan dan kelemahan antara tradisional dan alternatif. Walau bagaimanapun seperti tadi, pentaksiran formatif dan juga sumatif, kedua-duanya sangat penting dalam konteks di bilik darjah. Kedua-duanya sangat penting untuk dilaksanakan dalam konteks di bilik darjah. Kita tak boleh mengabaikan hanya oleh kerana pentaksiran tradisional ini mudah untuk dilaksanakan, dia lebih objektif, tidak dipengaruhi oleh orang yang memberikan skor, okay, berbanding pentaksiran alternatif, so kita abaikan pentaksiran alternatif. Tidak. Okay, so keduanya mesti dilaksanakan secara sokong menyokong antara satu yang sama lain. Selain daripada pentaksiran alternatif ya, dia punya istilah pentaksiran alternatif ni ada lain yang digunakan istilah-istilah lain untuk menggambarkan pentaksiran alternatif. Okay, contohnya pentaksiran prestasi. Okay, kalau tadi alternatif ialah selain daripada pentaksiran secara tradisional. Okay, manakala untuk prestasi pula iaitu tugasan memerlukan pelajar untuk menghasilkan produk ataupun proses. Kalau kita contoh tadi kat esei menulis, objektif kan jawab, okey pilih A, B, C, D contohnya ataupun pelengkap dan sebagainya, padanan. Okey, tetapi yang pentaksiran prestasi ni memerlukan pelajar untuk menghasilkan produk ataupun proses. Okey, produk atau proses atau kedua-duanya sekali. Sama ada produk ataupun proses ataupun kedua-duanya sekali yang kita akan nilaikan dalam kita punya proses pentaksiran. Dan di mana pelajar perlu mengaplikasikan pengetahuan. Contoh, katalah pelajar ini telah mengetahui tentang pengukuran, mengukur satu, okey, ini dia punya panjangnya berapa, lebarnya berapa, okey. So macam mana dia nak mengaplikasikan pengetahuan tentang mengukur tadi tu, iaitu mengukur panjang dan lebar ini, ketinggian dan sebagainya. So kita buatlah satu projek untuk dihasilkan satu projek, contohnya rumah, okey, replika rumah. Okey, so ukur ketinggiannya, ukur ketinggian, lebar, panjang, tinggi dan sebagainya. So itu dia mengaplikasikan pengetahuan dia mengukur tadi ke dalam bentuk menghasilkan projek itu. So ini sangat baguslah. Sehingga pentaksiran ini bila dia terlalu relate ataupun dia relate dengan kehidupan sebenar, dia dipanggil satu istilah lagi iaitu pentaksiran autentik. Pentaksiran autentik. Maknanya dia selari ataupun dia menghampiri kepada kehidupan sebenar. Mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam konteks di bilik darjah dan dia punya tugasan pentaksiran tu dia ada kaitan dengan kehidupan sebenar dalam
kehidupan seharian tu. Okay, contohnya kalau dalam bengkel, okay, pentaksiran kita laksanakan ialah membaiki misalnya enjin kereta. Okay, membaiki enjin kereta ini, okay, kalau di luar sekolah itu, pelajar ini akan masuk ke ataupun mekanik-mekanik di bengkel itu, dia akan membaiki kereta itulah. So senario itu juga diguna pakai dalam aktiviti pentaksiran di dalam bengkel walaupun tidak 100%, tetapi dia menghampiri kehidupan sebenar. That's why kita katakan ianya adalah pentaksiran autentik, dan sangat bagus untuk kita gunakan pentaksiran autentik ini bagi melahirkan pelajar yang dah bersedia dengan kehidupan sebenar dalam konteks di luar sekolah itu nanti. Contohnya untuk yang kemahiran kan, pelajar-pelajar kemahiran ni, dia mesti bersedia untuk berfungsi dengan berkesan dalam konteks masyarakat nanti. Keluar aja, katalah dia ambil mechanical kan, diploma mechanical. So boleh buat baiki kereta terus, macam tu kan. Itulah pentingnya pentaksiran autentik dilaksanakan dalam konteks di bilik darjah. Tetapi persoalannya ialah sejauh mana autentiknya senario ataupun suasana yang kita nak dapat berikan kepada pelajar kita dalam konteks di sekolah itu untuk menyamai dengan persekitaran sebenar di lapangan itu. Okay, and then kita ada juga pentaksiran langsung. Okay, pentaksiran langsung iaitu yang menyediakan bukti secara langsung. Ini berkait dengan pentaksiran alternatif tadilah. Okay, kita boleh lihat prestasi dia. Boleh dipegang projek dia, hasil produk yang dihasilkan tu. Itu adalah pentaksiran langsung. Manakala untuk pentaksiran tradisional tadi, dia adalah perwakilan. Kita pun sebenarnya contohnya item aneka pilihan kan. Kita pun tak begitu sure bahawa pelajar ini menguasai konsep berkenaan. Kenapa? Sebab dia hanya menjawab item tu A, B, C, D. Berbanding dengan pentaksiran alternatif ni, kita boleh tengok direct. Kita boleh tengok secara langsung, dia menguasai ataupun tidak menguasai. Contohnya membaiki enjin. Kalau you menguasai kemahiran untuk membaiki enjin ni, you boleh baiki enjin ni sehingga hidup. Contoh macam tu kan. So kita boleh lihat hasilnya. Ini adalah berkait dengan kehidupan sebenar tadi, pentaksiran autentik. Dan ianya adalah lebih baik berbanding yang tadi, tradisional tadi. Namun, perlulah dilaksanakan kedua-duanya dalam konteks di bilik darjah. Okey, sikit saja lagi. Prinsip umum pentaksiran. Prestasi yang hendak ditaksir perlu dijelaskan secara spesifik dalam bentuk yang boleh diukur ataupun observable. Okay, boleh dilihat. That's why bila kita nak cerakinkan kita punya hasil pembelajaran itu, kita sebagai seorang guru perlu unpack kita punya hasil pelajaran tu untuk kita lihat, yang ini macam mana kita nak lihat pencapaiannya dalam konteks pelajar itu. Perlulah dicerakinkan macam tu. Alat pentaksiran pilih perlulah yang paling sesuai. Alat pentaksiran perlu yang paling sesuai untuk mengukur prestasi yang hendak diukur. So kita kena outlinekan. So kalau hasil pelajaran ni, apakah dia punya aktiviti PDP, apakah dia punya alat pentaksiran yang sesuai. Mungkin ada lebih daripada satu, tetapi kita sebagai guru, kita kena gunakan professional judgement kita. Penilaian profesional kita sebagai seorang guru yang mana yang paling sesuai untuk digunakan. Kaedah pentaksiran yang paling sesuai untuk digunakan dalam konteks mengukur hasil belajar berkenaan. Gunakan lebih daripada satu kaedah pentaksiran, yes. So maknanya dalam konteks bilik darjah, kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan punya GSPB pun, dia ada kognitif, psikomotor dan juga efektif, kalau tak silap saya. Ada 3 komponen itu. That's why tiga komponen ni, dia selalunya akan melibatkan yang berbeza lah. Contohnya kognitif, mungkin kita berdasarkan kepada kuis, ujian akhir tahun. Kemudian untuk psikomotor, macam mana nak lihat psikomotor? Macam mana nak lihat psikomotor? InsyaAllah nanti kita bincang lagi. Macam mana nak lihat psikomotor? Contohnya dia drawing, menghasilkan draw. Berdasarkan kepada panduan yang diberikan. Ini ada tahap-tahap tertentu. Itu drawing lah. Ataupun mungkin dia menggunakan spana untuk membaiki apa-apa. So macam mana? Ikut panduan ditetapkan. So ini adalah tahap-tahap tertentu dalam psikomotor. So kemudian kita untuk efektif pula, dia lain pula. Gunakan scale ke, skala kadar ataupun rubrik ke untuk menilai dia punya pencapaian dari segi efektif itu. So ini bila digabungkan semua, kita akan dapat gambarannya yang lebih jelas tentang prestasi pelajar kita. Itu pentingnya bila kita ada hasil pelajaran. Hasil pelajaran itu dikupas dalam 3 aspek iaitu kognitif, efektif dan juga
psikomotor. Namun bukan semua kadang-kadang boleh dilibatkan. Mungkin akan ada dua pasangan sahaja. Contohnya antara kognitif dan juga efektif, mungkin psikomotor dan juga efektif, mungkin macam tu. Okay, ikut kesesuaian kepada kita punya kurikulum yang dirangka itu. Okay, and then pentaksiran dirancang perlu selari dengan aktiviti pembelajaran, yang ini seperti yang saya katakan tadi di awal, pentaksiran kita mesti selari antara aktiviti PDP dan juga kurikulum. Dia tidak boleh silo, sendiri sahaja. Macam tu. Okey. Baik. Itu saja untuk topik yang pertama ini. Saya buka kepada sebarang persoalan. Ada apa-apa nak tanya, nak tambah, nak bangkang pun tak apa. Tak ada masalah. Saya pun dalam proses belajar. Okey. Silakan jika ada. Doktor, saya nak tanya ya, tadi yang pentaksiran tradisional Doktor maklumkan yang makin pecah tu kan, yang ABCD dulu tu kan. Kalau dari segi macam soalan padankan ke atau isi tempat kosong ke, itu termasuk dalam pentaksiran alternatif atau pentaksiran tradisional? Okey, terima kasih kepada Cikgu Atika, okey, atas soalan yang diberikan. Sangat bagus soalan ini ya. Okey, bila kita sebut pentaksiran pengkelasan kepada tradisional dan juga alternatif ya, dia bergantung kepada siapa yang kita rujuk. Bergantung kepada siapa yang kita rujuk. Contohnya kalau saya merujuk kepada Aitken dan juga Russell 2008, okey, 2012 sorry. Okey, dia menyatakan bahawa pentaksiran ni boleh dikategorikan kepada tradisional dan juga alternatif. Untuk yang tradisional ni dipanggil sebagai selalunya melibatkan objective test. Apa dia objective test? Objective test ialah multiple choice, okay, and then kita ada padanan, kita ada mengisi tempat kosong yang pelengkap tu. Itu dipanggil sebagai pelengkap. Okay. Yang satu contohnya kemerdekaan negara kita itu, tetapi dalam bentuk yang mungkin satu patah perkataan ataupun dua patah perkataan saja. Okay, and then matching padanan, so maknanya tepat dah. Okay, so ini adalah contoh-contoh untuk pentaksiran yang objektif. Objektif maksudnya kita punya skor yang kita beri itu dia tidak dipengaruhi oleh individu yang memberikan skor itu. Manakala untuk alternatif adalah sebaliknya. Okay, tapi ada juga yang saya jumpa, okay, pengarang-pengarang yang saya jumpa menyatakan bahawa objektif ini termasuk kepada esei itu juga. Esei. So pada saya mengambil yang awal tadilah. Saya mengambil yang asal. Maksudnya yang daripada Aitken dan juga Russell tadi 2012. Okay, saya prefer yang itu. Ini yang saya panggil sebagai pentaksiran tradisional, iaitu melibatkan objective test. Okay, so tapi saya Selepas initial, kita ada lampiran. Tak ada soalan. Okey, tak apa. Okey. So berbalik kepada saya punya pandangan tadi, ia bergantung kepada siapa yang kita rujuk. Macam tu. Okey. Jadi jangan salahkanlah. Jangan salahkan okey yang ini tak betul, yang ini tak betul. Kita tak boleh, ikutlah fahaman kita. Ikut fahaman kita. Okey, kita berlapang dada je, tak apa. Okey, jangan risau. Macam kita punya mazhab kan. Ada yang mazhab ni. Yang penting jangan bergaduh saja. Jangan bergaduh. Yang penting perkara-perkara yang pokok tu kita sama je kan. Okey, baik. Bagus soalan Cikgu Atika. Ada lagi? Ini ada dalam doktor. Sama, okey. So, di dalam ada lagi? Okey, ada tak? Tak ada Okey, baik. So kalau tak ada soalan, so itu untuk topik yang pertama. Boleh kita continue topik yang kedua lagi ataupun nak rehat sekejap? Macam mana? Senyap ada peserta kita. Okey, sila doktor, kita break dulu dalam setengah jam. Lepas tu kita sambung balik. Okey, baik, tak ada masalah. Okey, so sekarang 10.14. Okey, mungkin 10.45, is it okay? Okey, boleh. Kita sambung? Okey, baik. Okay. So, terima kasih. Kita rehat dulu ya. Kita rehat dulu. Okay, terima kasih.